Negara. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Bukit Bendera akan terus ke butiran 020200 mengenai pengurusan hospital. Hospital Pulau Pinang menghadapi cabaran berkaitan kesesakan dan juga kapasiti. Kemudahan hospital kita tahu mencapai hadnya dan juga membawa kepada masalah penungguan yang lama. Dan di sinilah kesukaran dalam menyediakan penjagaan yang tepat pada masanya akan timbul. Jadi kesesakan yang berlebihan ataupun overcrowding dengan izin menimbulkan akibat yang serius kepada penyakit, terutamanya mereka yang memerlukan perubatan segera. Tempoh menunggu yang lama memburukkan lagi keadaan. Pesakit akan jadi lagi sakit kerana ketidakselesaan dan juga membawa kepada tekanan stres untuk pesakit dan juga keluarga mereka. Jadi selain itu, masa menunggu yang lama membebankan sumber dan juga kaki tangan hospital kerana mereka perlu mengurus kemasukan pesakit sambil mengekalkan standard penjagaan yang berkualiti. Jadi di sini Bukit Bendera ingin memberikan beberapa cadangan kepada, Bukit Bendera mendapat beberapa cadangan daripada pesakit agar pihak hospital dapat mencubakan misalnya menggunakan teknologi untuk mencipta aplikasi di mana pesakit boleh muat turun aplikasi ini ke telefon mereka, dan ini boleh membenarkan mereka untuk pergi ke tempat-tempat lain seperti cafeteria dan sebagainya ataupun luar hospital untuk membuat perkara-perkara yang lain. Jadi Bukit Bendera juga yakin bahawa cara ini juga mampu mengurangkan masalah kekurangan parking dan sebagainya. Tapi kekanan sumber termasuk peralatan, bekalan dan juga kemudahan perubahan yang terhad juga menimbulkan beberapa cabaran. Jadi di sinilah pembiayaan yang mencukupi untuk Hospital Pulau Pinang adalah penting untuk menangani kekanan yang sedia ada dan juga memastikan bahawa hospital ini mempunyai sumber yang diperlukan untuk menyediakan penjagaan yang berkualiti. This is the keyword, penjagaan kualiti dengan izin di negeri kita ini. Jadi balik pada Hospital Pulau Pinang, memang terdapat pelbagai cabaran. Dan juga seperti mana ya cabaran tu sebagai contoh peralatan yang usang, tak berfungsi dan sebagainya. Benda-benda ini boleh menjejaskan kualiti penjagaan yang disediakan. Kerana profesional penjaga kesihatan mungkin kadang-kadang tidak mempunyai akses kepada alat dan teknologi yang diperlukan dan mengakibatkan kelewatan dalam penjagaan dan sebagainya. Jadi tambahan pula, peralatan yang usang dan kerap rosak di hospital ini juga mendatangkan risiko keselamatan kepada pesakit dan juga kaki tangan hospital. Jadi peralatan yang tidak berfungsi ini boleh menyebabkan juga kesilapan diagnosis dan rawatan. Jadi benda inilah kita nak elakkan. Jadi Hospital Pulau Pinang juga menghadapi masalah tempat letak kereta yang ketara dengan tempat letak kereta yang tak mencukupi untuk pesakit dan pelawat. Jadi walaupun mempunyai tempat letak kereta yang bertingkat, ia kadang-kadang tak mudah diakses kerana sebagai contoh ia berada di kawasan yang luar, ia tidak disambung dengan bangunan utama hospital. Jadi selain daripada itu, kekurangan tempat letak kereta yang accessible kepada pesakit itu adalah satu perkara yang sering kali dibangkitkan. Jadi lebih-lebih lagi, tempat letak kereta haram sepanjang jalan residensi kadang-kadang memburukkan lagi keadaan. Jadi salah satu penyelesaian yang saya rasa berpotensi dan harap dapat diberi pertimbangan adalah untuk menyediakan satu tempat letak kereta sebagai contoh di bawah Padang Polo. Jadi ia bersifatkan tempat letak kereta bertingkat di bawah tanah. Jadi sekaligus dapat menyediakan tempat yang elok, sesuai mudah, dan pada masa yang sama kita dapat membuatkan sesuatu yang baiklah untuk keluarga yang dapat beriadah ke Padang Polo. Jadi balik kepada isu. Di sini Bukit Bendera ingin menegaskan bahawa Bukit Bendera tidak mengkritik tetapi hanya menyatakan kebimbangan yang serius membenarkan Hospital Pulau Pinang ini terletak di dalam kawasan parlimen saya. Jadi access to basic quality health is one of the most fundamental domestic issues facing our nation. Dengan izin, Bukit Bendera yakin isu-isu yang dibangkitkan tidak akan diabaikan oleh Yang Berhormat Menteri. Jadi izinkan saya mengakhiri perbahasan dengan kata-kata ini, iaitu penjagaan kesihatan bukan hanya satu keistimewaan untuk segelintir yang bernasib baik,
tetapi hak asasi manusia untuk semua. Jadi akses kepada penjagaan kesihatan tidak seharusnya ditentukan oleh wang ringgit atau status sosial, tetapi harus diiktiraf sebagai hak asasi manusia bagi setiap individu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat